Kita ada satu lagi berkaitan dengan tajuk tajuk ni tentang huluk dan juga mut'ah. Okey, silakan. 20 minit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi bin Ustaz Syafi Salihin bin Hassan di atas peluang kepada kami untuk membentangkan perbahasan berkaitan hukum khuluk dan mut'ah. Kami daripada grup komponen ke-9, nama iaitu Abdul Hanan bin Ilyas, 18 BI 04015. Okey, baik. Pergi kepada pengertian khuluk. Baik, pengertian khuluk dari segi bahasa iaitu menanggal ataupun mencabut atau melepaskan. Pengertian dari istilah pula perpisahan antara suami isteri dengan sesuatu gantian yakni bayaran. Iaitu gantian yang diberikan oleh isteri kepada suami dengan lafaz talak ataupun khuluk. Umumnya masyarakat Malaysia lebih maklum dengan istilah tebus talak. Baik, pergi kepada pengertian khuluk menurut ulama fiqh, iaitu menurut Imam Asy-Syafi'i, khuluk ialah perceraian dengan bayar ganti dengan menggunakan lafaz talak ataupun khuluk. Seperti berkata suami kepada isteri, saya talakkan kamu atau saya khulukkan kamu dengan bayaran sekian. Manakala menurut Imam Abu Hanifah pula, iaitu khuluk ialah menghilangkan milik nikah atas penerimaan wanita dengan menggunakan lafaz khuluk. Atau perkataan lain yang sama maknanya, iaitu khuluk boleh berlaku walaupun tanpa wujud balasan atau bayaran ganti. Baik, pergi kepada menurut Imam Syafi'i pula, khuluk ialah talak dengan bayaran ganti sama ada dibayar oleh isteri atau selain darinya, dari walinya atau selain darinya, atau perceraian dengan lafaz khuluk. Berdasarkan mazhab ini, pengertian khuluk dibahagi kepada dua, iaitu yang pertama penceraian dengan adanya bayaran ganti, manakala yang kedua apa yang sabit dengan menggunakan lafaz khuluk walaupun tidak terdapat padanya sesuatu bayaran ganti. Contohnya, seorang suami berkata kepada isterinya, saya khulukkan kamu. Baik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal pula, khuluk ialah perpisahan antara suami isteri dengan bayaran ganti. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, khuluk ialah perpisahan antara suami isteri dengan bayar ganti yang diambil daripada isteri atau selain darinya dengan menggunakan lafaz yang khusus. Seterusnya, iaitu dalil pensyariatan khuluk. Berdasarkan dalil dari Al-Quran pada ayat 229, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Yang bermaksud talak yakni yang dapat dirujuk kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak ada hal kamu mengambil mali dari seorang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau ibunya khawatir tidak akan bayar dan hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa hukumnya yakni sendiri itu tidak ada dalam hukum Allah, maka tidak ada sesuatu atas tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk dari dirinya. Itulah hukum Allah. Maka jangan kamu melanggarnya. Apa yang melanggar hukum Allah, mereka orang-orang zalim. Seterusnya dalil dari hadis yang bermaksud diriwayatkan dari
dari Abbas bahawa Tabib bin Isis menemui Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya saya tidak menerangkan maupun kata-kata Tabib bin Isis pada agama, akan tetapi saya tidak suka bakat dengan perawakan sebenarnya, dan saya tidak mahu melakukan perbuatan kafir setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Tabib bin Qais, terimalah kembali kebun itu dan jatuhlah satu talak kepadanya. Mafhum hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa Habib bin Sah mengajukan perceraian dengan suaminya bukan kerana akhlak suaminya yang buruk atau kerana kekurangan suaminya pada agamanya, akan tetapi adalah disebabkan oleh kebencian yang mendalam terhadap suaminya sehingga dia khawatir tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya sebagai isteri. Hadis ini juga menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat bahawa khuluk diharuskan tanpa adanya pergaduhan ataupun perselisihan. Selain itu, firman Allah SWT mengenai khuluk juga hanya menjelaskan secara umum keadaan yang dibolehkan khuluk dan tidak meletakkan perselisihan sebagai satu syarat. Okey, seterusnya. Hukum khuluk mengikut mazhab berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229. Itu menurut Imam Syafi'i. Khuluk ialah talak bain yang mengurangkan bilangan talak. Hal ini kerana ayat yang berkaitan dengan khuluk terletak di antara dua ayat talak itu, maka ia menunjukkan bahawa khuluk berkait dan termasuk dalam jenis talak. Kemudian sekiranya telah berlaku 3 kali penceraian secara khuluk, maka haram untuk lelaki itu menikahi isterinya selagi wanita itu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Kemudian apabila penceraian secara khuluk atau tebus talak berlaku, maka perkahwinan tersebut terputus sama sekali, yakni talak bain sughra. Itu talak bain sughra ini tidak boleh dirujuk sama ada khuluk berlaku sebelum atau selepas persetubuhan, kecuali dengan akad dan mas kahwin yang baru. Seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Akil. Okey. Seterusnya menurut Imam Hanafi, Maliki, pendapat yang rajih di kalangan Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Okey, khuluk jatuh talak bain sughra walaupun tanpa bayaran, gantian atau niat talak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu minasyaitonir rajim, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Maksudnya, oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Surah Al-Baqarah ayat 229. Dan yang dimaksudkan dengan menebus diri ialah apabila isteri keluar daripada kekuasaan suami dan suami tiada hak untuk merujuk isterinya semula. Okey. Ini kerana isteri meminta perceraian secara khuluk untuk mengelakkan kemudaratan yang berlaku kepada dirinya. Sekiranya khuluk tidak jatuh, pada baik, maka tidak tercapai tujuan khuluk tersebut. Kemudian seterusnya, kalangan Imam Ahmad adalah satu riwayatnya mengatakan bahawa khuluk adalah fasakh yang tidak mengurangkan bilangan talak. Okey. Kalau imam lain tadi dia kira talak, tapi Imam Ahmad ni tidak mengurangkan bilangan talak. Semulanya khuluk ialah talak bain sughra yang mengurangkan bilangan talak. Sekiranya berlaku khuluk untuk pertama kali, maka suami itu berkurang talak 1 dan berbaki talak 2 dan 3. Isteri yang bercerai dengan suami secara khuluk dianggap ajnabi, iaitu orang asing dengan suaminya. Suami juga tidak mempunyai hak untuk merujuk isterinya seperti dalam talak raj'iyah. Talak raj'iyah ini yang kita maklum bahawa dia contoh kita dah talak 2 ke, kita boleh rujuk boleh. Kalau kita tak rujuk dalam masa tertentu baru dikira talak bain. Okey. Jadi kalau dah ni dia kena nikah baliklah. Dia kalau tak dikira ni dia kena perempuan tu ni kahwin kemudian cerai baru boleh nikah balik dengan isteri dia tu. Okay, seterusnya contoh permasalahan.
Sekiranya seorang lelaki telah menceraikan isterinya dengan talak dua, kemudian tidak rujuk semula. Setelah itu bercerai dengan secara khuluk, maka haram ke atas lelaki tersebut untuk merujuk isterinya. Kerana ia dianggap talak tiga lah untuk yang ni. Selepas talak dua ni, kemudian khuluk, dia terjatuh talak tiga. Dan syarat macam tadi lah, yang apa orang tu, nak kahwin dengan isteri tu balik, kena isteri tu kahwin lain, kena berpisah, semua boleh kahwin balik dengan isteri. Okay, tempoh iddah wanita yang minta khuluk daripada Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ar-Rabi' binti Muawwiz bin Afra' bahawa ia pernah mengajukan khuluk pada soalan khuluk pada masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjalani masa iddah dengan sekali haid. Baik. Seterusnya perbezaan qiraat dan kesannya pada hukum. Iaitu ayat illa an yakhafa pada perkataan kalimah yakhafa. Okey, bacaan jumhur akan baca dengan huruf ya tu baris atas fathah. Yakhafa. Manakala bacaan Imam Hamzah, Abu Ja'far dan Yaqub akan baca dengan baris dhammah yukhafa. Okey, bagi maksud yang yakhafa baris fathah, kecuali maksudnya ialah kecuali suami isteri khawatir atau bimbang tidak dapat melaksanakan peraturan-peraturan Allah SWT dalam menunaikan hak hubungan suami isteri. Manakala pada maksud yukhafa, maksudnya kebimbangan selain daripada suami isteri itu. Selain daripada suami isteri lah kebimbangan. Okey, menurut pada ayyakhafa ni, kalau mengikut hukum, hak pembebaran dalam masalah ini tidak boleh dilaksanakan oleh hakim tanpa kehendak daripada suami isteri. Maksudnya persetujuan suami isteri ni lah baru boleh hakim putuskan. Okey, kemudian manakala yang untuk yang yukhafa, hakim ni ada hak mutlak lah untuk membubarkan hubungan suami isteri tersebut. Okey. Seterusnya rukun khuluk. Rukun khuluk ni yang pertama ialah isteri atau orang tengah yang perlu membayar tebusan khuluk tu, tebusan sama ada duit ke apa kan kepada ni. Dan harta tu bukan duit orang tapi duit isteri tu ni. Hak dia sepenuhnya harta tu. Okey. Kemudian yang menerima tebusan tu, yang menerima duit apa kan, perlu suami, tak boleh orang lain selain suami. Okey, seterusnya penebusan pembayaran. Okey, yang barang-barang untuk isteri tu bayar, barang yang boleh dijadikan mas kahwin. Selain yang tak bolehnya seperti arak, anjing dan benda-benda lain yang haram lah. Okey. Perkataan yang digunakan kalau sharih, yang terang. Contoh dia menunjukkan kepada maksud itu semata-mata seperti aku khulukkan dirimu atau aku tebuskan diriku. Macam tu. Itu yang sharih lah. Manakala yang sindiran iaitu kinayahnya, perkataan yang boleh ditanggung kepada makna dan tujuan yang lain seperti aku fasahkan nikah engkau dengan RM100 atau aku jualkan diriku kepada engkau RM100. Tapi bila perempuan yang minta khuluk ni kata RM100, laki tu kena apa orang kata qabulah, dia perlu kata terima dengan RM100. Tak boleh perempuan minta 100, laki tu nak 200. Dia kena sama, kena jelas. Kemudian perbezaan talak dan khuluk ni, talak ni berlaku atas kehendak suami, manakala khuluk ni berlaku isteri yang mahu. Mungkin sebab ada apa tu, laki tu suka pukul kan. Okey, dia ada kuasa khuluk. Okey, seterusnya kesimpulan perbezaan qiraat dengan hukum yang qiraat fuqaha 4. Mazhab Maliki, Hambali, Asy-Syafi'i dan Hanafi menggunakan yakhafa. Maksudnya dia orang selari gunakan dengan hukum, dengan bacaan dia orang amalkan yakhafa. Okey, semua selari. Okey, seterusnya hikmah. Hikmah pensyariatan khuluk ialah dapat mengelakkan pergaduhan atau perbalahan antara suami dan isteri. Yang kedua, mengelakkan kemudaratan antara kedua-dua pihak. Dan yang ketiga, mengelakkan sifat ego suami yang menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga. Yang mengelakkan sifat ego ni maksudnya dari segi lelaki tu guna kuasa talak dia macam tu lah. Okay, yang keempat ni penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang, syarat serta melepaskan diri daripada ikatan perkahwinan. Yang kelima, mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan nusyuz, iaitu isteri takut berlaku nusyuz lah, seperti tak keluar rumah tak bagi tahu suami ke apa kan. Macam tu lah. Okey.
Seterusnya saya serahkan kepada saudara Nazmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung berkenaan mut'ah. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan mut'ah? Mut'ah ialah satu pembayaran sagu hati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri selepas mereka bercerai, sama ada berupa wang atau barang. Sagu hati mut'ah ini dikira sebagai bayaran yang wajib apabila penceraian itu berlaku bukan disebabkan oleh kesalahan pihak bekas isteri. Okey, tujuan pemberian mut'ah. Mut'ah ni bertujuan untuk meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh bekas isteri akibat diceraikan oleh bekas suami. Okey, slide seterusnya. Okey. Hukum mut'ah ni dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 236 dan 237. Iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Yang bermaksud, tidakkah kamu bersalah dan tidakkah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menyentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkan, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yakni menghalalkan, itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Slide seterusnya, penjelasan ayat surah Baqarah tadi, iaitu diwajibkan ke atas kamu untuk memberi mut'ah, iaitu memberi sebahagian kecil dari hartamu, yang boleh dinikmati oleh isteri sesuai dengan kaya miskinmu dan status sosialmu. Tidak lain hanyalah untuk menjaga perasaan isteri. Yang kedua, Allah tidak menentukan kadarnya berapa, tetapi menyerahkan penentuannya kepada manusia sendiri dengan mempertimbangkan kaya atau miskinnya suami sesuai dengan kemampuannya. Okey, slide seterusnya. Sebab nuzul ayat. Okey, menurut sebuah riwayat, ayat ini turun sehubungan dengan seorang lelaki Ansar yang menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan maharnya. Kemudian dia menandaknya sebelum menggaulinya. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berilah kepadanya sesuatu meskipun hanya kopiahmu. Slide seterusnya. Apakah hukum mut'ah? Okey, menurut pendapat jumhur, hukum asal mut'ah ialah sunat, iaitu satu amalan yang digalakkan terhadap suami yang telah menceraikan isterinya.
Menurut pandangan Imam Syafi'i, mut'ah itu wajib diberikan kepada isteri sama ada dia diceraikan sebelum atau selepas disetubuhi. Sudah ditentukan maharnya atau belum. Ia boleh diberikan dalam bentuk wang, pakaian dan barang lain. Dalil bagi pandangan jumhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Yang bermaksud, hendaklah kamu memberikan mut'ah, iaitu sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberikan menurut apa yang patut, dan ia menjadi satu kewajipan ke atas orang yang mahu berbuat kebaikan. Okey, seterusnya perbezaan qiraat tu. Perbezaan yang pertama iaitu bagi Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Hisham, Syu'bah dan Ya'qub membaca perbezaan dia di sini pada kalimah tamassuhunna dan qadaruhu. Pendapat pertama membaca dengan fathah mim dan ta serta tasydid sin, iaitu membaca dengan tamassuhunna. Manakala membaca dengan iskal dal pada qadaruhu. Seterusnya pandangan kedua iaitu pandangan Ibnu Zakwan, Hafs dan Abu Ja'far, iaitu membaca dengan fathah ta dan mim serta tasydid sin, iaitu tamassuhunna mengikut ayat asal, dan menfathahkan dal iaitu qadaruhu. Seterusnya yang ketiga, pandangan ketiga iaitu pandangan Hamzah, Kisai dan Khalaful Ashir, iaitu membaca dengan dhammah ta, fathah mim dan isbat alif serta takhfif sin, iaitu tamasuhunna. Manakala pada kalimah qadaruhu membaca dengan fathah dal, qadaruhu. Okey, seterusnya tunjih qiraat iaitu tamassuhunna membawa makna isteri-isteri yang telah diceraikan setelah disetubuhi. Manakala tamassuhunna dan qadaruhu membawa maksud isteri-isteri yang telah diceraikan setelah disetubuhi. Manakala pada kalimah tamassuhunna iaitu dan qadaruhu membawa maksud isteri-isteri yang telah diceraikan sebelum disetubuhi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Zaini, 18 BI 04019. Seterusnya kita tengok kepada pandangan fuqaha berkaitan hukum mut'ah kepada isteri. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, wajib diberikan kepada isteri yang ditalak sebelum bersetubuh dan belum ditentukan maharnya. Dan bacaan qiraat dengan hukumnya adalah tidak selari. Dan yang kedua adalah harus bagi wanita yang belum bersetubuh dan sudah bersetubuh tetapi maharnya telah ditetapkan. Dan ia juga tidak selari. Dan yang kedua ialah menurut Imam Maliki, dia harus pada semua wanita kecuali bagi wanita yang ditalak sebelum bersetubuh dan belum ditentukan maharnya. Dan bacaan qiraatnya dah selari. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib bagi wanita yang ditalak sebelum bersetubuh, baik sudah maharnya telah ditetapkan ataupun belum, dan kecuali pada wanita yang ditalak sebelum bersetubuh tapi maharnya telah ditentukan. Dan qiraatnya tidak selari dengan hukum. Dan yang terakhir adalah Imam Syafi'i, ia wajib bagi wanita yang ditalak sesudah bersetubuh. Dan bacaan qiraatnya tidak selari. Seterusnya. Okay, di sini ada tiga berkaitan mut'ah. Yang pertama adalah cara untuk menentukan kadar mut'ah. Okay, kadar mut'ah ni sebenarnya tidak ditetapkan berapa kadar ya. Tetapi sunat tidak kurang daripada 30 dirham dan tidak lebih daripada separuh daripada mahar. Dan antara prinsip umum yang ditetapkan
Yang pertama adalah mengikut kemampuan suami, iaitu kalau suami itu kaya, banyaklah mut'ah dapat oleh isteri. Dan yang kedua adalah status pasangan. Maksudnya sama ada dua-dua itu kaya ataupun salah seorang daripadanya kaya. Dan yang ketiga adalah tempoh perkahwinan. Makin lama tempoh mereka berkahwin, makin banyaklah isteri yang akan dapat. Dan yang terakhir adalah pengorbanan isteri. Pengorbanan isteri dan peranan isteri selama mana ia berkhidmat kepada suaminya. Dan yang kedua pula adalah prasyarat untuk isteri memohon mut'ah di Malaysia. Yang pertama adalah wujud perkahwinan yang sah. Wujud perkahwinan sah dan bukan kahwin lari. Yang kedua adalah berlaku penceraian bukan berpunca daripada isteri, iaitu berpunca daripada suami yang ingin bercerai. Dan yang ketiga adalah berlaku penceraian hidup. Maksudnya suami dan isteri itu dipisahkan. Dan yang ketiga pula adalah berlaku persetubuhan. Dan yang terakhir adalah penceraian bukan disebabkan oleh suami muflis, bapa kedana. Dan yang terakhir adalah faktor yang menggugurkan hak mut'ah. Yang pertama adalah isteri yang nusyus, yang tidak dengar kata suami, yang disabitkan oleh mahkamah. Yang kedua adalah isteri yang diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kahwinnya telah disebut dalam akad. Yang ketiga adalah isteri murtad. Dan yang keempat adalah perceraian secara tebus talak. Maksudnya isteri lah yang bercerai, khulu. Okay, slide seterusnya. Hukum-hukum berkaitan hukum berkaitan mut'ahnya adalah ada 4. Yang pertama adalah wanita yang ditalak yang sudah bersetubuh dan sudah ditentukan maharnya. Okey, di sini suami tidak boleh diambil sedikit pun harta yang telah diberi oleh suami, contoh kereta ataupun gelang emas ataupun pakaian, dan indahnya adalah selama 3 kuruk. Dan hukum yang kedua adalah wanita yang ditalak sebelum bersetubuh dan belum ditentukan maharnya. Okey, belum disetubuh dan belum ditentukan maharnya. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila suami menalak si isteri sebelum ia menyentuhnya, maka tidak ada iddah ke atasnya kerana rahimnya masih kosong. Dan tidak ada mahar yang harus diserahkan kepada si isteri. Tetapi Allah memerintahkan untuk memberinya mut'ah atas sebab penceraian. Dan hukum yang ketiga adalah wanita yang ditalak sebelum bersetubuh tetapi maharnya telah ditetapkan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya dengan kamu sentuh ataupun bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka. Di sini Allah memberinya hak mendapat separuh daripada mahar tersebut. Kalau mahar tu ditetapkan 1,000, isterinya berhak untuk mendapat separuh, maksudnya 500. Dan yang hukum yang terakhir adalah wanita yang ditalak yang sudah bersetubuh tetapi maharnya belum ditentukan. Okey, famastata'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati pencampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna. Okey. Untuk hukum yang terakhir ni, dia menggunakan mahar misil. Maksudnya mahar yang mengikut saudara perempuannya. Maksudnya mengikut mahar kakaknya ataupun ibu saudaranya. Okey, seterusnya. Kadar mahar mengikut negeri. Mahar mengikut negeri. Di sini telah banyak negeri yang telah ditetapkan. Contoh Johor. Kalau janda 22.5 maharnya. Bukan mut'ah mahar. Dan anak dara RM22.5. Dan ada yang negeri yang tidak ditetapkan seperti Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Okey, wallahu alam. Hikmah pensyariatan. Okey, hikmah pensyariatan mut'ah ni ataupun hadiah kepada isteri atas sebab penceraian. Yang pertama adalah membolehkan isteri itu untuk berdikari dan memulakan hidup baru selepas bercerai. Yang kedua adalah mengelakkan prasangka buruk ataupun tuduhan masyarakat
terhadap isteri itu bahawa penceraian adalah berpunca daripada kesalahan isteri. Dan yang ketiga adalah ia merupakan penghargaan daripada suami atas sumbangan dan peranan isteri selama ia menjadi isteri kepada suaminya. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Haris dan Jepang. Kedua tajuk lah yang dibentangkan tadi. Okay, berkaitan dengan khuluk dan juga yang mana dua-dua ni dia saling saling berkaitan lah kalau kita tengok itu berkaitan dengan hukum cerai Okay, jadi apa yang saya dapat simpulkan sikit je pada tajuk ni, apa yang disebut oleh pemerintah tu bagus dah poin itu. Tapi kalau kita tengok pada realiti, benda ni agak sukar lah. Okay. Tadi kan dia kata kadar penentuan mut'ah tu tidak ditetapkan. Tapi faktornya bergantung tengok kepada berapa lama dia kahwin, tengok kepada pengorbanan isteri. Jadi macam seolah kita nak bagi hadiah lah. Hadiah. Tapi sebenarnya bercerai-bercerai ni berlaku ni adakah dengan berlaku dengan baik itu ataupun berlaku dengan perbalahan ataupun dengan pergaduhan. Bercerai ni dia mesti akan berlaku dengan pergaduhan. Mustahil lah tanya kenapa awak bercerai dengan isteri awak? Sebab dia ni terlalu baik untuk saya. Saya rasa saya tak layak untuk dia. Jadi kami ambil keputusan untuk kami berpisah. Okay. Biasanya bercerai ni mesti akan ada something. Akan ada masalah. Masalah sama ada masalah daripada kita ke, orang lelaki, ataupun masalah daripada orang perempuan ke kan. Maksudnya sudah hilang titik pertemuan tu. Kita dah cari titik persamaan tu, tak jumpa. Sekali kita mengambil jalan untuk berpisah. So, bila kita berpisah tu, kita berpisah tu mesti dalam keadaan mata puas hati lah. Okay. Jadi, secara tak langsung lah, sebenarnya dia akan memberi kesan juga kepada pemberi mut'ah lah. Dan saya rasa Wallahualam lah, kalau tanya kepada 100 orang lelaki yang telah bercerai dengan isteri dia, sanggup tak untuk you bagi hadiah? Dia kata bagi sagu hati ya kepada bekas isteri you kan, di atas segala sumbangan selama ni. Sanggup tak kamu bayar ataupun bagi hadiah? Saya rasa daripada 100 orang tu mungkin seorang ataupun 2 orang sahaja. Yang lain tu dia pisah-pisah lah. Cuma mungkin adalah dia tak panggil mut'ah, dia panggil istilah harta pencarian. Kat situ mungkin isteri ni dia akan fight lah. Dia akan fight. Ni ada harta-harta yang selama ni saya yang usahakan. Yang ni semua ni hartanya saya punya contohnya. Maka kat situ akan berlaku lah kita panggil fight. Kita panggil masing-masing nak menuntut hak lah. Cuma apa yang disebut oleh pembentang tadi tu, saya rasa macam sangat sukar lah. Sangat sukar berlaku. Dan mungkin kalau dia bagi pun bagi tak ikhlas lah. Tak apalah, dah ambil lah kau nak sangat. Bagi. Kan? Tapi kita cerita dengan realiti memang mustahil. Memang mustahil berlaku. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada kesemua tiga-tiga grup yang membentang pada hari ini. Okey, untuk makluman, minggu depan ni insya-Allah kita akan ada ujian ujian 1, kita ada ujian 2. Okey.
Ujian 1 20 markah, ujian 2 20 markah. Kemudian ada ujian akhir. Okey. Saya lupa markah dia berapa je tengok balik. Okey. Kita ada ujian 1 20 markah, ujian 2 20 markah. Ujian khusus 20 markah. Perbentangan 20 markah. Okay, perbentangan ni akan ada 2 bentang kan. Satu perbentangan yang bentang ni. Nanti perbentangan kedua adalah perbentangan assignment. Okay. Kemudian yang tu dah per 80 kan. 20 markah lagi adalah ujian akhir. So untuk ujiannya kira per 60 dah. Ujian akhir ni kita akan buat lepas habis semua je lah. Lepas settle perbentangan ujian khusus ataupun assignment tu, baru kita akan buat ujian akhir, insyaAllah. Okey, untuk ujian 1 ni banyak jugalah yang masuknya. Okay. Mungkin separuh daripada muqarrah ataupun separuh daripada perbahasan yang telah kita bincang lah. Termasuklah apa yang telah saya bentang banyak 2 kali tu. Okay. Saya pun tak sure lah awak ingat ke tak. Saya harap awak masih ingat lah. Masih segar dalam ingatan berkaitan dengan konsep ataupun kita kata perbincangan awal lah berkaitan dengan subjek qiraat dalam perundungan Islam ni. Okay. Yang tajuk utama tu, tajuk umum berkaitan dengan sejarah mazhab kan. Mazhab pertama siapa, mazhab kedua siapa, kumpulan mazhab tu. Lepas tu kena tengok dari sudut qat'id dilalah, dhanni dilalah. Okay. Syarat-syarat qiraat yang mutawatir, qiraat yang sahih. Ada yang saya telah bentang pada kelas pertama, daripada pertemuan pertama. Okay. Kemudian saya bentang juga berkaitan dengan maqam Ibrahim maqam Ibrahim juga akan tanyalah. Dan juga soalan-soalan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang bentang lah. Contoh tajuk minggu lepas berkaitan dengan wuduk kan. Wuduk, berkaitan dengan tayammum dan semualah. Dan juga tajuk yang dibentangkan sebelum ni berkaitan dengan apa, peperangan, puasa, haji. Boleh dikatakan menyeluruh lah. Boleh dikatakan menyeluruh. Dan ditanya dalam ujian 1 nanti. Kita ada ujian 1, ujian 2, lepas tu kita ada ujian final, insyaAllah. Okey. Untuk assignment untuk assignment nanti minggu ni lah. Terus saya bagi last chance. Nanti saya akan bagi link. Saya boleh upload kat situ je. Last untuk saya terima assignment ni adalah hujung minggu ni lah. Okay. Hari Ahad. Ahad tu saya letaklah pukul 12 tengah hari. Okay. Kalau bagi hari Senin pun sama je. Tak apalah hari Ahad sebelum 12 tengah hari. So kalau siapa-siapa yang tak sempat nak submit ataupun dia tak submit lah. Okay. Memang markahnya kena tolak. Saya kawal boleh. Jadi saya minta lah. Awak ada masa banyak hari ni kan. Ada masa Rabu, Khamis, Jumaat 1. Jadi 4 hari setengah lagi tu. Tolong puluh. Betul-betul. Okey. Kalau siapa-siapa yang dia rasa dia nak check dulu dengan saya. Okay. Boleh hantar dulu pada saya. Kat ni saya punya draft assignment. Boleh tak tolong tengok sikit-sikit. Nanti kita tengok. Okay. Sebab nanti yang awak dah hantar final tu, kalau kata salah, salah lah. Memang akan memberi kesan kepada markah awak lah. Okay.
Jadi kalau boleh walaupun last submit hari Ahad kan, kalau boleh awak jangan submit hari Ahad. Awak hantar pada saya awal lagi. Hari Khamis ke, kata start ni draft. Boleh tak tolong tengok? Nanti saya tengok lah. Tengok cara umum lah. Tengok dari sudut format apa semua. Okay. Awak follow betul-betul apa yang saya bagi tu, garis panduan tu. Follow kat situ betul-betul. Tulisan dia punya format dia. Okay. Ikut seperti mana yang saya nak lah. Okay. Itu saja pada saya. Tak tolong siapa? Aziz. Tolong ambil gambar Aziz. Kat kamera lah. Semua. Sekejap saya. Okay ke Aziz? Sekejap saya. Ada yang internet siapa pakai laptop? Internet saya tak boleh. Tak boleh nak connect kat laptop. Misalnya kat phone. Ada siapa pakai laptop? Apa internet power? Dah snap dah. Ke dah snap lagi sekali? Okay, bilang lah dulu. Okay. Okay, 1, 2, 3. Dah. Okay, nanti hantar pada Aziz, nanti Aziz simpan gambar. Baik, Ustaz. Okay, syukran lakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.